Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM Bab 6 Cabaran selepas pembentukan Malaysia dengan di bawah tajuk kecilnya Pemisahan Singapura. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk pemisahan Singapura ada dua perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, faktor pemisahan Singapura dan yang kedua, peristiwa pemisahan Singapura. Okey, kita lihat faktor pemisahan Singapura dulu. Ada 3 faktor kesemuanya. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, masalah perkauman. Dan yang ketiga, faktor politik. Dia punya formula untuk 3-3 faktor ni, ekor kaum pondan. Ya, kaum pondan ni ada ekor tak? Ada. Jadi ekor kaum pondan. Tengok perangan formula. Ekor merujuk kepada ekonomi. Ekonomi. Ada 4 sebutan. Jadi cikgu ambil 2 sebutan pertama menjadikannya ekor. Jadi ekor merujuk kepada ekonomi. Kaum merujuk kepada perkauman. Perkauman berasal daripada perkataan kaum. Jadi kaum merujuk kepada perkauman, iaitu masalah perkauman. Dan pondan merujuk kepada politik, iaitu persamaan pada huruf PO di depan. Pondan politik. Jadi apa formula untuk faktor pemisahan Singapura? Ekor kaum pondan. Ekor tu ekonomi, kaum tu masalah perkauman, pondan tu politik. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama ataupun common market. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan cukai tambahan yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Ya, Singapura tak puas hati kerana mereka perlu bayar cukai tambahan kepada kerajaan persekutuan. Singapura juga berhasrat untuk mengenakan faedah pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan bagi pembangunan di Sarawak dan juga Sabah. Jadi semua sekali di dalam faktor ekonomi ada berapa perkara? Ada 3 perkara. Pasaran bersama, cukai tambahan dan yang ketiga faedah pinjaman. Dia punya formula adalah pasarkan cucur berfaedah. Nak pasarkan cucur yang macam mana? Cucur yang berfaedah. Tengok perangan formula. Pasarkan merujuk kepada pasaran, iaitu pasaran bersama. Cucur merujuk kepada cukai, persamaan pada huruf CU di depan. Cucur, cukai, iaitu cukai tambahan yang perlu dibayar oleh Singapura kepada kerajaan persekutuan. Berfaedah merujuk kepada faedah. Faedah ni merujuk kepada faedah pinjaman. Faedah apa? Faedah pinjaman sebanyak 150 juta dikenakan kepada kerajaan persekutuan untuk membuat pembangunan di Sabah dan Sarawak. Jadi dalam ekonomi ada berapa perkara? 3 perkara. Dia punya formula, pasarkan cucur berfaedah. Pasarkan tu, Singapura menuntut penubuhan pasaran bersama. Cucur tu merujuk kepada cukai tambahan. Singapura tidak berpuas hati kerana perlu membayar cukai tambahan kepada kerajaan persekutuan. Dan berfaedah itu merujuk kepada faedah, iaitu faedah pinjaman yang tinggi sebanyak 150 juta diperkenakan kepada kerajaan persekutuan untuk membuat pembangunan di Sabah dan juga Sarawak. Jadi ekonomi formulanya apa? Pasarkan cucur berfaedah. Ekonomi paling penting sekali adalah pasaran. Ingat nak, ekonomi paling penting apa? Pasaran. Jadi formulanya pasarkan. Pasarkan apa ni? Pasarkan cucur berfaedah. Pasarkan pasaran bersama, cucur cukai tambahan. Berfaedah merujuk pada faedah pinjaman yang tinggi. Okey, yang kedua, kita lihat faktor yang kedua, iaitu ekor kaum pondan. Kaum merujuk kepada perkauman. Okey, masalah perkauman. Bila disebut masalah perkauman, mesti timbul rusuhan kaum. Ingat tak? Bila disebut masalah perkauman paling penting sekali adalah rusuhan kaum. Di mana berlaku rusuhan kaum pada 21 Julai 1964 sehingga menimbulkan ketegangan antara kaum di Singapura. Masalah rusuhan kaum menyebabkan timbulnya ketegangan antara kaum di Singapura. Rusuhan kaum berlaku kerana kesan daripada tuntutan persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Ya, berlaku tuntutan hak yang sama rata untuk semua kaum. Disebabkan oleh semua kaum menuntut hak yang sama rata, jadi berlakunya rusuhan kaum sehingga menimbulkan ketegangan kaum di Singapura. Ingatlah, kaum ni, mereka wujudnya rusuhan kaum kerana timbulnya tuntutan hak yang sama rata. Disebabkan semua kaum menuntut hak yang sama rata, jadi timbullah rusuhan kaum. Masalah kaum paling utama adalah rusuhan kaum sehingga membawa kepada ketegangan. Ingatlah, masalah perkauman utama apa dia? Rusuhan kaum. Rusuhan kaum ni berlaku disebabkan oleh apa? Tuntutan hak
yang sama rata. Sehingga usaha ini menyebabkan ketegangan kaum di Singapura. Dan last sekali adalah faktor politik. Lee Kuan Yew, iaitu pemimpin Singapura. Ingat tak? Kalau di Tanah Melayu, pemimpin utama yang kita kena ingat adalah Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Tanah Melayu. Tapi kalau Singapura, Perdana Menteri yang kena ingat adalah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, iaitu pemimpin Singapura, tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Apa yang Lee Kuan Yew tak puas hati? Lee Kuan Yew tak puas hati kerana Singapura mendapat peranan yang terhad dalam Malaysia. Konflik timbul antara pemimpin PAP, iaitu People Action Party, parti yang terletak di bawah Lee Kuan Yew, dan juga Parti Perikatan. Perikatan ini terletak di bawah Tunku Abdul Rahman. Jadi timbul konflik antara dua parti ini, PAP dengan Parti Perikatan. Dua-dua huruf P, PAP dengan Perikatan. Kemudiannya Lee Kuan Yew mengisytiharkan kempen Malaysia. Kempen Malaysia yang bertujuan untuk menuntut hak yang sama rata untuk semua kaum, telah menimbulkan kebimbangan penduduk. Ya, melalui kempen Malaysia inilah membolehkan Lee Kuan Yew menuntut hak yang sama rata kepada semua penduduk di Singapura, sehingga menimbulkan kebimbangan. Melalui kempen Malaysia inilah telah menyebabkan timbulnya masalah perkauman. Masalah perkauman paling besar ialah membawa kepada rusuhan kaum, sehingga membawa kepada ketegangan kaum yang sangat memuncak di Singapura. Jadi semua sekali ada apa faktor pemisahan Singapura? Ada 3 faktor. Formulanya, ekor kaum pondan. Ekor tu adalah ekonomi. Apa formula untuk ekonomi? Pasarkan cucur berfaedah, iaitu pasaran bersama, cukai tambahan dan juga faedah pinjaman yang tinggi. Ekor itu merujuk kepada ekonomi. Kaum merujuk kepada masalah perkauman. Ingatlah, masalah perkauman paling utama adalah rusuhan kaum, sehingga menyebabkan timbulnya ketegangan kaum. Rusuhan kaum ini timbul disebabkan oleh apa? Tuntutan hak yang sama rata kepada semua kaum. Dan last sekali adalah pondan, merujuk kepada politik. Lee Kuan Yew tak puas hati kerana Singapura mendapat peranan yang sangat terhad dalam Malaysia. Jadi timbul konflik antara parti pimpinan Lee Kuan Yew, iaitu PAP, dengan Parti Perikatan. Kemudiannya Lee Kuan Yew mengisytiharkan kempen Malaysia untuk menuntut hak yang sama rata bagi semua kaum. Hal ini telah menyebabkan timbulnya kebimbangan bagi semua kaum, hingga menyebabkan timbulnya masalah perkauman. Jadi faktor politik ni dia membawa kepada masalah perkauman. Okey, kemudiannya kita lihat peristiwa pemisahan Singapura. Jadi disebabkan oleh kempen yang dikeluarkan oleh Lee Kuan Yew, iaitu kempen Malaysia, maka Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menghantar Tun Abdul Razak untuk berbincang dengan Lee Kuan Yew. Walau bagaimanapun, rundingan yang dibuat antara Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew ni menemui kegagalan. Disebabkan gagal, Tunku Abdul Rahman telah meminta Tun Abdul Razak mengadakan mesyuarat dengan beberapa menteri. Tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Kemudiannya, perancangan pemisahan telah mendapat persetujuan lepas dibincang dalam mesyuarat. Kemudiannya dapat persetujuan dalam mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Mesyuarat khas Kabinet Malaysia ni telah mempersetujui supaya Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Kemudiannya pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew telah menandatangani persetujuan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dan selepas tanda tangan persetujuan pemisahan Singapura daripada Malaysia, Tunku Abdul Rahman telah membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen untuk dibahaskan. Dan last sekali Parlimen telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Ingatlah, semuanya berlaku disebabkan oleh kempen yang diumumkan oleh Lee Kuan Yew, iaitu kempen Malaysia, sehingga menyebabkan timbulnya masalah perkauman. Dan selain ada faktor ekonomi. Disebabkan oleh kempen Malaysia yang menuntut hak yang sama rata adalah Tun Abdul Razak dihantar untuk berunding dengan Lee Kuan Yew, tetapi gagal. Rundingan gagal. Disebabkan gagal, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak membuat perbincangan dengan menteri-menteri yang lain untuk
mengeluarkan Singapura daripada Malaysia. Hasil daripada mesyuarat dengan menteri-menteri yang lain, maka mereka telah meluluskan dalam mesyuarat yang dipanggil sebagai mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Kemudian lepas diluluskan, Tunku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia. Lepas dah setuju, barulah Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura daripada Malaysia di dalam Parlimen, dan Parlimen telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura daripada Malaysia. Itu sahaja untuk peristiwa pemisahan. Ingat, yang paling penting semuanya berpunca daripada kempen Malaysia yang diumumkan oleh Lee Kuan Yew yang bertujuan untuk menuntut hak yang sama rata. Kemudiannya Tun Abdul Razak berunding, gagal. Kemudiannya Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak mengadakan mesyuarat dengan menteri-menteri yang lain. Mesyuarat telah meluluskan pemisahan Singapura daripada Malaysia, iaitu di dalam mesyuarat Kabinet Khas tentang Malaysia. Lepas setuju, barulah Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew tanda tangan, dan last sekali Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura dalam Parlimen. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, nyatakan dua faktor pemisahan Singapura daripada Malaysia. Apa kehendak soalan? Faktor pemisahan Singapura. Ada formula tak faktor pemisahan Singapura? Ada apa formulanya? Ekor kaum pondan. Pondan pun ada ekor. Okey, tengok. Di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Ya, jika ada nombor 1 Roman dan 2 Roman, bermaksud kena jawab terus, tak perlu buat ayat. Tak perlu ambil balik pembuka soalan. Bermaksud bila ada nombor 1 Roman dan 2 Roman ni, pelajar perlu jawab terus ya jawapan dalam ruangan 1 Roman dan 2 Roman tersebut. Jadi kalau ekor tadi merujuk pada ekonomi, iaitu faktor ekonomi, tulis terus faktor ekonomi kat 1 Roman, dan 2 Roman kaum merujuk kepada faktor masalah perkauman. Ada lagi tak faktor yang lain? Ada lagi satu faktor. Apa faktornya? Ingat balik formula. Ekor kaum pondan. Pondan merujuk kepada faktor politik. Jadi tambah di situ 3 Roman, faktor politik. Ingat nah, dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Tak salah pun bagi jawapan lebih. Sebab semua pemeriksa SPM akan tolong kamu untuk mendapatkan markah penuh. Ini cikgu cakap hasil daripada cikgu sebagai pemeriksa SPM. Okey, soalan B. Mengapakah wujud faktor di soalan 1A dalam pemisahan Singapura dari Malaysia? Apa kehendak soalan? Mengapakah wujud faktor tersebut? Sebab wujudnya faktor. Faktor apa yang kita jawab tadi dekat soalan A? Faktor ekonomi dengan masalah perkauman. Okey, jadi kita perlu hurai dua-dua faktor tu. Markah penuh 4 markah, jadi 2 markah untuk ekonomi, 2 markah untuk masalah perkauman. Ingat, kalau ekonomi ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Pasarkan cucur berfaedah. Kalau masalah perkauman, paling penting masalah apa? Rusuhan kaum, tu yang paling penting. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni, dia tak macam soalan A tadi kan. Kalau soalan A tadi di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Soalan B dia tak ada 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud nak jawab macam mana ni? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Wujud faktor ekonomi dalam pemisahan Singapura dan Malaysia kerana Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Titik. Kedua, ingatlah lepas titik bermasuk penanda wacana. Wajib buat masuk penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Jadi start kedua, koma. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan cukai tambahan yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Titik. Jadi situ dah dapat 2 markah. Isi yang pertama tadi pasaran bersama. Isi yang kedua cukai tambahan, 2 markah. Okey, kemudian 2 markah lagi adalah untuk masalah perkauman. Jadi kita ambil balik pembuka soalan. Wujud masalah perkauman dalam pemisahan Singapura dari Malaysia kerana berlaku rusuhan kaum sehingga menimbulkan ketegangan antara kaum di Singapura. Titik. Lepas titik wajib bermasuk penanda wacana. Jadi penanda wacana cikgu guna adalah kedua. Kenapa kedua? Sebab ini adalah isi yang kedua untuk masalah perkauman. Masalah perkauman tadi isi yang pertama dia apa? Rusuhan kaum. Isi yang kedua pula, rusuhan kaum berlaku kesan daripada tuntutan persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi 2 markah untuk masalah perkauman dan 2 markah untuk ekonomi. Kalau politik pula, ada tak dia punya huraian? Ada. Macam mana nak mulakan huraian untuk politik? Ambil balik pembuka soalan tu.
Wujud masalah politik dalam pemisahan Singapura dari Malaysia kerana yang pertama, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati ke atas peranan yang terhad diberikan kepada Singapura dalam Malaysia. Yang kedua, wujud konflik antara parti People Action Party PAP pimpinan Lee Kuan Yew dengan Parti Perikatan. Dan kemudiannya Lee Kuan Yew telah mengumumkan kempen Malaysian untuk membolehkan mereka menuntut hak yang sama rata kepada semua kaum sehingga menimbulkan kebimbangan. Boleh tambah je jawapan lain. Yang paling penting, bagi jawapan lebih. Okey, soalan C. Apakah kesan sekiranya Singapura tidak keluar daripada Malaysia? Apakah hendak soalan? Kesan sekiranya Singapura tidak keluar daripada Malaysia. Okey, tengok dorongan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Bermaksud kena jawab macam mana ni? Jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat ambil balik pembuka soalan tu. Kesan sekiranya Singapura tidak keluar daripada Malaysia ialah berlaku ketidakseimbangan kaum. Titik. 1 markah untuk isi iaitu ketidakseimbangan kaum. Macam mana nak mulakan huraian? Bermula perkataan hal ini. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah perkauman. Titik. Lepas huraian bermaksud contoh. Contohnya timbul pergaduhan kaum dalam menuntut hak yang sama rata. Titik. Last sekali bermaksud kesan. Iaitu kesannya, perpaduan kaum sukar dicapai di dalam negara kita. Jadi untuk soalan kebab mesti ada 4 perkara cikgu ajak lah. Yang pertama ada isi. Yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini menyebabkan, hal ini membolehkan, hal ini kerana, hal ini agar, hal ini dapat. Yang penting bermula dengan hal ini. Yang ketiga mesti ada contoh. Bermula perkataan contohnya. Yang keempat kena ada kesan. Bermula perkataan kesannya. Ada 4-4 tu. Layak dapat 4 markah penuh. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Sorry lah, bukan 448 tapi 488. Soalan B itu sepatutnya 8. Jadi markah penuh soalan esei adalah 20 markah. Okey, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu ditanya. Terangkan peristiwa pemisahan Singapura dari Malaysia. Apa kehendak soalan? Peristiwa pemisahan Singapura. Ingat nah, peristiwa pemisahan Singapura ni bermula daripada rundingan yang dibuat oleh Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew yang gagal. Okey, seperti biasa untuk memulakan jawapan soalan esei, ambil balik pembuka soalan tu. Peristiwa pemisahan Singapura dari Malaysia ialah bermula selepas kegagalan rundingan Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew. Titik. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Selain itu kah, di samping itu kah, seterusnya. Tapi yang cikgu ajak, guna number. Jadi lepas titik, tulis kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri setelah rundingan tidak berjaya. Bertujuan membincangkan mengenai pemisahan. Lepas kedua, ketiga. Rancangan pemisahan Singapura telah mendapat persetujuan dalam mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Dalam sejarah, tahun tak wajib pun. Yang penting peristiwa. Jadi, ketiga tu kalau pelajar tak mahu pada awal Ogos 1965 pun tak ada masalah. Yang penting, apa peristiwa yang berlaku? Yang ketiga, iaitu rancangan pemisahan Singapura telah mendapat persetujuan dalam mesyuarat Kabinet khas Malaysia. Lepas ketiga, keempat. Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia. Lepas keempat, kelima. Usul pemisahan Singapura dibawa ke dalam Parlimen Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman. Last sekali keenam, Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura daripada Malaysia. Itu sahaja. Kalau nak bawa masuk tarikh pun tak ada masalah. Tapi markah hanya 1 markah saja. Sebab tu tarikh tak penting. Yang penting peristiwa. Kalau tengok markah penuh 4 saja kan, ya bermaksud sampai ke-4 pun dah cukup dah. Tak semestinya ada ke-5 dan juga ada ke-6. Tetapi ingatlah, dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Bagi je jawapan lebih, tak salah pun. Malah pemeriksa akan tolong untuk kamu mendapat markah penuh. Okey, soalan B. Jelaskan sebab pemisahan Singapura dari Malaysia. Apa kehendak soalan? Sebab pemisahan. Sebab ni, dalam sejarah sebab ni sama dengan faktor. Jadi faktor pemisahan Singapura ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ekor kaum pondan. Ekonomi, masalah perkauman, pondan. Kalau ekonomi ada formula tak? Ada. Formulanya apa? Pasarkan cucur berfaedah. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Sebab pemisahan Singapura dari Malaysia kerana ekonomi ataupun kerana faktor ekonomi. Titik. Hal ini kerana Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Titik. Selain itu, Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan cukai tambahan yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Titik. Ingatlah, lepas titik, semua mesti ada penanda wacana. Seterusnya, Singapura berhasrat mengenakan faedah pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan bagi membangunkan Sarawak dan juga Sabah. Okey, kemudian macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number, iaitu kedua, koma. Wujud masalah perkauman dalam pemisahan Singapura dari Malaysia. Hal ini kerana berlaku rusuhan kaum sehingga menimbulkan ketegangan antara kaum di Singapura. Titik. Di samping itu, rusuhan berlaku
kesan daripada tuntutan persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi layak dah dapat 8 markah. Tengok pembahagian markah. Isi yang pertama ekonomi 1 markah. Kemudian huraian yang pertamanya adalah pasaran bersama 1 markah, ada 2 markah. Huraian yang ketiga tidak berpuas hati dengan cukai tambahan tu 3 markah. 1 markah juga. Jadi 2 tambah 1 dia jadi 3 markah. Kemudiannya huraian yang keempat, Singapura berhasap menggunakan faedah pinjaman 150 juta tu dah 4 markah. Huraian yang keempat, faedah pinjaman 150 juta, 1 markah menjadikannya 4 markah. Bagi pembangunan di Sarawak dan Sabah tu, huraian lanjutan untuk faedah pinjaman, iaitu ayatnya bagi pembangunan di Sarawak dan Sabah, tambah lagi 1 markah. Jadi isi yang pertama saja dah 5 markah. Cikgu ulang lah. Isinya 1 markah ekonomi, huraiannya pasaran bersama 1 markah, cukai tambahan 1 markah, faedah pinjaman sebanyak 150 juta 1 markah, dan pembangunan di Sarawak dan Sabah 1 markah, dah 5 markah. Jadi isi yang kedua pula. Markah yang pertama ada dekat masalah perkauman, 1 markah. Kemudiannya rusuhan kaum, 1 markah. Menimbulkan ketegangan antara kaum di Singapura, 1 markah. Rusuhan berlaku kesan daripada tuntutan persamaan hak yang sama rata. Persamaan hak yang sama rata tu 1 markah. Jadi isi yang kedua 4 markah. 4 tambah 5 menjadikannya 9 markah. Layak dah dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, soalan terakhir C dia tanya, sebagai warga negara yang berjiwa patriotik, apakah yang boleh anda sumbangkan sekiranya negara menghadapi ancaman luar? Apakah anda soalan sumbangan sekiranya negara menghadapi ancaman luar? Okey, seperti biasa untuk jawab soalan esei, ambil balik pembuka soalan. Sebagai warga negara yang berjiwa patriotik, sumbangan saya sekiranya negara menghadapi ancaman luar ialah menanamkan perasaan cinta yang mendalam kepada negara. Hal ini agar sanggup berkorban untuk negara, contohnya menentang pengganas di Lahad Datu, Sabah, kesannya keamanan negara terjamin. Jadi isi yang pertama, menanamkan perasaan cinta yang mendalam kepada negara. Huraiannya sanggup berkorban, contohnya menentang pengganas di Lahad Datu, kesannya keamanan negara terjamin. Ya, isi huraian, contoh, kesan, 4 markah. Isi yang kedua, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Ambil nombor kedua, koma. Kenapa kedua? Sebab isi kedua. Taat pada pemerintah. Huraiannya hari ini agar dapat sanggup melakukan kerana tenaga kepada negara. Contohnya dengan menyertai pasukan keselamatan seperti polis dan tentera. Kesannya keselamatan negara terjamin. Tengok isi yang kedua berapa markah. Taat pada pemerintah 1 markah. Huraiannya 1 markah, kerana tenaga pada negara. Contohnya, contoh di situ ada 2 markah. Iaitu contoh menyertai pasukan keselamatan 1 markah. Contoh lanjutan. Contoh pun dia ada contoh lanjutan. Huraian ada huraian lanjutan. Seperti tambah perkataan agar, supaya, untuk, dan, serta. Itu dipanggil huraian lanjutan. Contoh, ada contoh yang ada kaitan untuk menguatkan lagi contoh tersebut. Contoh pasukan keselamatan apa? Polis dan tentera. Polis tentera 1 lagi markah. Dan kesannya keselamatan negara terjamin, kesan 1 markah. Jadi untuk isi yang kedua, apa markah boleh dapat? Isi 1, huraian 1, contoh 1. Kemudiannya seperti, untuk menguatkan lagi contoh, ada seperti 1 markah. Dan satu lagi kesan 1 markah. 5 markah untuk isi yang kedua. Jadi 5 tambah 4 menjadikannya 9 markah. Layak dapat 8 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, itu sahaja untuk malam ni. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.